Ada satu hadis Nabi menyebut la yaqudu qaumun yazkurunallah azza wa jalla. Bila satu kaum tu duduk bersama mereka ingat pada Allah, dan termasuklah mengingati Allah ni adalah membaca Quran, selain pada zikir yang subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu tadi. Duduk majlis tadarus. Tadarus ni adalah proses seorang membaca, seorang mendengar. Kita yang mendengar pun dapat pahala juga. Mendengar pun dapat pahala. Ada satu riwayat daripada Abdullah, dia mengatakan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Satu hari Nabi panggil aku, dia kata, wahai Abdullah, baca Quran, aku nak dengar. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Takkan saya nak baca Quran kepada Tuan, walhal Quran tu diturunkan kepada Tuan. Malulah saya. Tuan lagi tahu. Nabi jawab, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku kadang-kadang suka dengar Quran ni dibacakan selain daripada aku. Faqara'tu alaihi suratun nisa. Maka aku pun membacakan kepada Nabi suratun nisa. Sampailah kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahid. Dan bagaimanakah kiranya orang-orang kafir nanti? Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 41. Orang kafir ini akan ditanya kenapa engkau tak beriman, dan akan datang saksi terdiri daripada para rasul. Allah akan tanya, kau buat kerja dah ajak Muhammad ni masuk Islam? Kan dia tak masuk sebab tak sampai seruan. Jadi Nabi kita rasa, ya Allah besarnya tanggungjawab aku. Kalau ramai orang tak dapat hidayah kerana aku tak buat kerja. Nabi pun qala amsik fa iza ainahu tazrifani. Kata Abdullah, Nabi pun kata pada aku, dah cukup baca setakat itu saja. Dan aku tengok Nabi sebab menangis, mengenangkan besar tanggungjawab aku ni. Oh, ini Nabi dia ada tanggungjawab besar. Iaitu kalau ada orang tak beriman kerana dia gagal menyampaikan, dia rasa bertanggungjawab. Macam kita tak ada langsung berjiran dengan orang tak bukan Islam pun tak tahu ya. Tak pernah sekali pun. Bukanlah kita maksa, tidak. Tanggungjawab. Kata Ameng, aku sayang kau Meng, acang ke apa ke? Aku sayang kau, kau orang baik. Ucaplah sekali la ilaha illallah. Mungkin dia akan tak selesa dengan kita, tapi tanggungjawab lepaslah. Esok kalau dia meninggal, dia tanya, saya jiran sama dia, satu kali pun tak pernah cakap itu la ilaha illallah. Mana saya tahu? Satu kali pun tak pernah cakap. Kami jiran 20 tahun, satu kali pun tak pernah. Benda tuan-tuan nak jawab. Menangis jugalah jawapannya. Menangis apalah. Aku tak ajak dulu. Ni bukan nak masa tidak. Tuan-tuan jangan pula esok ramai-ramai pergi berdakwah, habis pening pula semua orang. Ni dakwah ni kena hikmah. Jangan semangat tak tentu arah. Jadi majlis zikir yang kedua kata ulama adalah majlis berzikir. Majlis kita duduk mendengar Quran. Selain pada majlis kita mengucapkan la ilaha illallah subhanallah adalah majlis orang yang membaca Quran. Ada satu pertanyaan. Adakah kalau dalam majlis Quran, majlis zikir, semua orang itu mesti terlibat berzikir atau membaca Quran? Jawapannya tidak. Tuan-tuan duduk di majlis zikir, malaikat doakan. Duduk Dalilnya ada satu hadis. Malaikat yang datang catat rekod kita, macam malam ni majlis ilmu, adalah malaikat yang ditugaskan. Catat rekod kehadiran attendance semua dia ambil. Qala yaqulul malak. Nabi cerita ada satu malaikat ini, dia mengadu kepada bos tukang catatan dia. Dia mengatakan, tuan, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Tuan minta maaf, tadi di surah Al-Falah ada seorang tu, dia bukan nak dengar ceramah pun. Dia kebetulan singgah semayang maghrib. Dia on the way nak pergi kedai mamak belakang tu, singgah semayang maghrib. 8 suku baru semayang. Bolehlah 8 cekak merah, tapi okey. Semayang maghrib 8 suku. Dan kebetulan pula ada penceramah tu berceramah. Dia pun sambil semayang dengar. Dan dia pula telefon, pula nak habis bateri. Dia tumpang cas sekejap telefon dia. Dia duduk dia tak dengar ceramah pun. Dia tumpang cas telefon, dia pun nyinggah saja. Lihajatin, dia ada hal, bukan dia nak join majlis itu. Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Maka Allah sendiri mengatakan bahawa mereka itu
kita consider sebagai orang yang duduk sekali. Teman duduk mereka tidak akan jadi binasa kerana mereka. Ini hadis riwayat Bukhari dan lafaz ini daripada Muslim. Begitu hebat dalam majlis zikir. Lepas tu tuan-tuan kalau ada majlis zikir, pergi je lah. Walaupun tuan-tuan duduk nyala, aku tak larat malam ni duduk. Tak apa dah. Tak apa dah, duduk. La ilaha illallah. Duduk, tak larat dah aku. Penat hari ni. La ilaha, dengar je zikir. Pun dapat keistimewaan duduk majlis zikir juga. Pergilah mana-mana majlis. Majlis zikir, majlis mengaji Quran. Dan yang ketiga majlis ilmu. Dikir majlis zikir. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama'. Adakah majlis ilmu macam kita ni dikira sebagai majlis zikir? Ada sebagian ulama' kata majlis ilmu tak dikira majlis zikir. Ada. Sebagai contoh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan majlis ilmu tak dikira sebagai majlis zikir. Tapi pendapat yang kuat kata Imam An-Nawawi, ia adalah majlis zikir. Ini boleh rujuk kitab Riyadhus Salihin. Imam An-Nawawi dia buat satu bab khusus, bab nombor 247. Membahaskan tentang adakah majlis ilmu, majlis zikir. Ada pendapat kata tidak, tapi yang kuat adalah ianya majlis zikir. Ada beberapa hadis yang menunjukkan majlis ilmu juga dikonsider sebagai majlis zikir, sebagaimana kata Abu Waqid Al-Laitsi rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu iz aqbala nafarun salasah. Satu hari Nabi duduk dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang di dalam masjid. 2 orang datang jumpa Nabi, tanya soalan-soalan sikit, yang seorang lagi pergi. Kedua orang tadi berhenti di depan Nabi, satu orang dia melihat pada celah-celah orang yang duduk, dia pun join sekali duduk. Ada pula satu grup, dia duduk belah belakang. Ada yang ketiga, dia balik saja, dia tak join. Jadi lepas Nabi selesai, Nabi pun katakan, ala ukhbirukum anin nafari salasah, maukah kamu aku beritahu apa yang berlaku pada 3 orang tadi? Salah seorang daripada mereka dekat kepada Allah, Allah dekat pada mereka. Ada yang satu lagi, dia malu nak mendengar ilmu, jadi Allah pun malu juga dengan dia. Dia tak dapatlah dia, sebab itu diiktiraf sebagai majlis zikir. Adapun yang ketiga, dia berpaling daripada majlis, maka Allah pun berpaling dari dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Justru majlis ilmu juga dikira sebagai majlis zikir. Dengan syarat kata ulama, majlis itu hendaklah disebutkan hadis, Quran. Lepas itu kalau nak panggil ceramah pun, biarlah ceramah yang ada konten, ada hadis, Quran. Kalau buat kelakar pada mula sampai habis tu kan, itu raja lawak namanya, bukannya majlis ilmu. Majlis ilmu mesti ada hadis, hadisnya hadis sahih, ayat Qurannya ayat Quran yang betul sebutannya, ada nasihat ulama. Nak buat kelakar sikit-sikit tu biasalah, nak menghilangkan mengantuk. Ini pada mula sampai habis cerita bini gemuk, tak sesuai. Mana kontennya, itu yang membezakan majlis ilmu dengan lawak jenaka. Jadi baru dia dapat dikira majlis ilmu. Sebab kalau nak 100% majlis ilmu buka kitab, saya ingat tuan-tuan pensan dengar orang ngaji kitab ni. Bab pada menyatakan Allah, seorang bangun pegang perut, seorang bangun pegang perut. Oh, itu pure majlis ilmu. Bila ada syarahan ceramah, ada santai sikit. Tapi jangan lari daripada itu. Kemudian yang kedua itu yang kedua. Iaitu kalau nak kuatkan iman kita, banyakkan menghadiri majlis zikir. Sama ada zikir betul, ataupun Quran, ataupun majlis ilmu.